Boleh. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Apa khabar semua? Share, semua boleh share pada kawan-kawan. Mungkin ada nanti dengan sebab kita share, ada yang dapat menonton ya, kita kelas harfiah online kita ya. Jadi boleh silakan share kepada kawan-kawan semua. Hadirat yang dikasih sekalian, ini adalah kelas harfiah saya yang kedua secara online yang insya-Allah ya, ini setakat ini saya jalankan seminggu sekali, itu hari Ahad ya, semasa kita dalam PKPB ini. InsyaAllah nanti kalau lepas raya mungkin kita boleh tambah lagi ya slot-slotnya. Kenapa? Kerana pelajar-pelajar saya, anak-anak murid saya yang belajar di tempat-tempat lain ya, maksudnya yang secara fizikalnya di surau dan di masjid, mereka dah banyak belajar ya, dari kalimah syahadah, surah-surah pendek, kemudian surah Al-Mulk ya, surah Al-Baqarah, dan sekarang ni ada kelas-kelas yang hari tu sebelum PKP ada kelas yang dah mula surah Yasin, iaitu di Sungai Buah dan di Al-Islam. Ada kelas masih lagi belajar surah Al-Mulk, makna dan harfiahnya ya. Kelas kita ialah kelas pembelajaran harfiah, dan setiap kelas saya akan sertai dengan tadabbur, ambil iktibar ya dari ayat-ayat Quran ya. Saya akan seperti kelas yang lepas pun saya ada kaitkan, dan insya-Allah hari ini nanti bila sampai masanya saya akan kongsikan juga. Baik, hadirat yang dikasih sekalian, hari itu kita dah harfiahkan surah Al-Fatihah, kalimah syahadah ya, dan hari ini kita ulang ya. Saya beritahu pada hadirat sekalian, hari ini saya akan masuk sikit ke bahasa Arabnya ya, kerana kita bila kita belajar harfiah, makna kalimah-kalimah Quran, tidak boleh tidak, kita mesti mempelajari juga bahasa Arab ya, walaupun kita kata bahasa Arabnya tak mendalam macam orang lain, tapi kita sebagai asasnya mesti belajar sedikit supaya kita tahu ini perkataan ini masuk kategori apa ya, yang ini kategori apa ya. Okey, untuk itu saya ulang kaji dulu ya dari pelajaran yang lepas, itu kalimah syahadah. Baik, kalimah syahadah yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu. Adakah anak murid saya yang sertai yang boleh jawab? Asyhadu apa maknanya? Aku bersaksi. Bahawa la tiada ilaha Tuhan illa melainkan Allahu Allah. Kita pergi pula kepada kalimah syahadah yang kedua, iaitu wa dan asyhadu. Aku bersaksi anna sesungguhnya Muhammadan Nabi Muhammad rasul atau pesuruh Allahi Allah. Baik, hari itu kita, sebelum saya masuk ke dalam bahasa Arab ya, hari itu kita dah ambil iktibar dari ini 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, itu kena hafal ya, itu kena hafal. Dan saya yakin ya yang dah belajar di surau atau di masjid dengan saya dah hafal ini, sebab ini adalah pelajaran pertama saya ya dengan mereka, itu kalimah syahadah. Baik, hari itu kita dah ambil iktibar bahawa kalimah syahadah ini merupakan rukun Islam. Itu rukun Islam yang pertama, iaitu mengucap dua kalimah syahadah. Bila kita kata itu rukun Islam ya, maka kita naklah imani dia, beriman
kerana itu adalah rukun. Ya, rukun Islam yang pertama rukun. Kalau kita tak imani dia, itu tak betul lah, kerana dia adalah rukun Islam yang pertama sebelum kita lakukan rukun-rukun Islam yang lain. Baik. Jadi kita kata juga hari itu bahawa itu adalah rukun Islam yang wajib kita imani, dan sebagai seorang Islam, bila kita mengimani dengan rukun Islam, kita wajib lakukan ataupun amalkan Islam itu secara kafah, itu secara keseluruhan. Dan apa itu yang kita dah belajar? Ingat, kita hari itu dah belajar itu dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 208, ya, yang mana Allah beritahu, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Itu secara total, ya. Islam itu tidak boleh ambil sebahagian, tinggalkan sebahagian. Kena diambil secara total. Baik. Kemudian kita pergi hari ini yang kedua, itu kita bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Puan-puan yang dikasihi sekalian, Allah ingatkan kepada kita bahawa Rasulullah itu adalah contoh yang terbaik. Di mana Allah ingatkan dalam ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu dalam surah apa sekarang? Kalau puan-puan nak rujuk, boleh rujuk dalam surah Al-Ahzab, ya. Ini nombor surah. Ya puan-puan, dalam Al-Quran ada 114 surah. Ini nombor surah, itu surah Al-Ahzab ayat yang ke-21. Ya. Kalau kita tengok apa dia surah-surah Al-Quran, tu yang pertama ayat yang ke-31. Maaf. Saya tengokkan saja. Ayat 20. Tiga. Al-Quran ada 114 surah. Yang pertama Al-Fatihah, Al-Baqarah dan seterusnya, ya. Itu jadi surah yang ke-33 itu surah Al-Ahzab. Allah ingatkan kepada kita, laqad a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu pada Rasulullah itu uswatun hasanah. Apa makna uswatun hasanah? Uswatun hasanah itu adalah contoh yang terbaik, ya, contoh yang terbaik. Maka bila dia Rasulullah adalah contoh yang terbaik, maka kita wajib jadikan Rasulullah itu sebagai ikutan kita, ya. Sebab itu dalam hadis, ya, Rasulullah Rasulullah beritahu, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan bagi kamu dua perkara. Ma in tamassaktum bihima, jika kamu berpegang kepada keduanya, lan tadillu abada, sekali-kali kamu tidak akan sesat. Apa dia? Al-Quran was sunnati, Al-Quran dan sunnahku. Jadi Rasulullah itu adalah uswatun hasanah, contoh yang terbaik. Jadi manusia, ya, manusia kan Rasulullah itu adalah rahmatan lil alamin, ya. Manusia kena jadikan Rasulullah itu sebagai ikutan, contoh. Nak buat apa-apa, jadikan Rasulullah sebagai contoh. Dan Allah pun beritahu juga dalam ayat lain bahawa, ya, itu dalam surah Al-Hajj, surah yang ke-59 ayat 7. Allah ingatkan kepada kita, ayat tu panjang. Di bahagian akhir ayat Allah beritahu, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu, ya. Apa yang atakum telah mendatangkan ia akan kamu oleh Rasul, fakhudhuh, maka ambillah. Tapi Allah juga beritahu, wa ma nahakum anhu fantahu, apa yang Rasul larang, naha tu nahi. Orang kalau nahi, ya, nahi tu dia tahulah. Naha tu nahi, larang, kum daripadanya akan kamu, fantahu, maka
hentikanlah, jangan buat. Ya, jadi terkait dengan dua-dua ayat itu tadi, memberitahu kita bahawa tidak boleh tidak kita kena jadikan Rasulullah itu contoh, dan Allah turun ke lantik Rasulullah itu sebagai rasul untuk dia sampaikan apa yang Allah perintahkan dari Al-Quran kepada manusia. Rasulullah diturunkan Al-Quran melalui Jibril. Kemudian Rasulullah lah yang menyampaikan kepada manusia, risalah rasul, pembawa risalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini dah komplit dah, kita semua dah hafal. Nanti minggu depan kita akan teruskan dengan yang lain. Tapi sekarang saya nak masuk sikit ke dalam bahasa Arab, saya akan terangkan. Baik, untuk puan-puan faham, bahawa al-kalimat, semua perkataan dalam bahasa Arab dia al-kalimat, kita tulis sikit. Al-kalimat, al-kalimatu, semua perkataan dalam bahasa Arab, all words, dalam bahasa Arab dia sama ada, dia terbagi kepada 3. Kalau kita sekolah Arab dulu, kena hafal ni, tangkasimul kalimat ila salasah, terbagi kalimat, semua perkataan dalam bahasa Arab tu ila salasah, terbagi kepada 3. Kena hafal. Masa periksa apa makna ni, apakah pecahan kalimat dan sebagainya, tu kena hafal tu. Walaupun masa tu mungkin faham ke tak faham, tapi tetap aja kena hafal. Baik. Yang pertama, nanti saya nak tanya kalau ada murid saya yang boleh jawab. Cuma dia Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Jadi mana anak murid saya dah lama tak jumpa saya sejak PKP, mungkin sekarang lah masa nak tengok di live FB. Okey, ada lagi. Terima kasih kerana bersama-sama saya di kelas Safiah ini. Nanti insya-Allah kita akan teruskan lagi, jadi baik, terbagi kalimah bahasa Arab itu kepada 3. Ada yang cuba nak menjawab? Anak muridnya? Tak ada. Okey, tak apa. Al-ismu. Al-ismu tu apa? Al-ismu, isim ataupun kata nama kalau dalam bahasa Melayu, jadi al-ismu, isim, nama, Kemudian jadi semua perkataan bahasa Arab tu sama ada dia masuk sini, ataupun yang kedua al-fi'lu. Apa fi'lu? Al-fi'lu, perbuatan. Okey, jadi sama ada dia masuk isim, nama, ataupun dia masuk fi'il, itu perbuatan, atau yang ketiga sama ada dia masuk harf, itu huruf, harfun. Atau kalau tak letak alif, kalau letak alif lam, al harfu je lah, itu. Jadi ini semua perkataan. Jadi kalau kita jumpa je, macam contoh, hari ni kita boleh, kalau kita dah boleh, kalau sebab dia punya width, sikit, jadi ada masa kena digerakkan lah kalau nak tengok banting, tapi kalau tak tengok sana, fokus dekat sini lah, fokus dekat whiteboard. Jadi apa yang dimaksudkan dengan nama? Nama ni apa-apalah nama, kata nama kalau bahasa Melayunya, kan, nama, nama benda, ataupun nama orang, nama tempat, itu nak maksudnya isim. Sebenarnya al-ismu, tapi kita selalu kalau kita belajar tu, cikgu-cikgu pun akan kata isim. Dia macam tu je, isim tu nama, tapi ini dah dimelayukan lah, ini bukan al-ismu, sebenarnya adalah al-ismu tu nama. Nama-nama apalah, nama orang ke, nama tempat ke, ataupun nanti dalam bahasa Arab ni dia banyak lagi pecahan.
pula ismu isyarah dan sebagainya. Okey. Tapi itu kategori yang pertama, nama. Baik. Perbuatan. Perbuatan al-fi'lu. Itu perbuatan. Kita kalau orang Melayu dia kata PL. PL itu sebenarnya lebih kepada tingkah laku tapi al-fi'lu itu perbuatan. Jadi perbuatan perbuatan ini kalau kita belajar bahasa Melayu ke ataupun kita belajar bahasa Inggeris ke pun dia ada. Kalau bahasa Inggeris perbuatan tu ada yang past tense, present tense, future tense. Tapi kalau bahasa Arab itu dia pun ada juga begitu. Sangat bahasa Arab ni sebenarnya bahasa yang terbaik, dia lagi sangat spesifik jadi dia ada 3 juga, iaitu fi'il apa yang pertama? Fi'lun madin madi, mudhari dan amar. Dia pun ada 3 juga. Jadi madi ni perbuatan yang dah lepas, mudhari perbuatan yang sedang dan akan berlaku. Contoh kalau kita kata kita sedang belajar, nadrusu, kita sedang belajar. Itu kita guna fi'il mudhari lah. Itu kalau kita dalam bahasa Inggeris kita kata perbuatan yang sedang berlaku tu contoh dalam kita sedang belajar ni, we are learning. We are learning lughatul Quran. Bahasa Al-Quran we are learning Quran ataupun itu fi'il mudhari yang sedang. Ataupun mudhari ini juga dia yang akan. Contoh nanti malam pun kita guna fi'il mudhari. Nanti nak iftar ke jadi fi'il mudhari. Dan yang akhir sekali amrun. Fi'il amar. Tulisan ni pun mungkin dah anak amar alif. Amar ni apa? Perintah. Perintah. Jadi untuk fi'il dia ada 3, iaitu fi'il madhi, mudhari dan amar. Ini pun bagus untuk beginners Jadi kalau puan-puan share pada kawan-kawan pun bagus sebenarnya. Sebab ada bagi puan-puan yang dah belajar dengan saya, yang dah hadir kelas saya, mungkin tak ada masalah, dah tahu semua ni. Tapi bagi orang yang tak pernah sekolah Arab, tak pernah belajar Arab dan tidak biasa, maaf, bukannya tak pernah, tapi tidak biasa hadir kelas-kelas Arab di surau ke, ini mungkin mereka belum tahu. Jadi saya galakkan sangat puan-puan share dengan kawan-kawan video kita, pembelajaran kita, supaya mereka pun dapat belajar. Mungkin ada orang dia pun tak tahu, pembelajaran harfiah ni ada dekat surau ini. Dia mungkin tak tahu, ataupun alah dia kerja. Macam dekat Sungai Buah, kalau saya hari Isnin pagi, InsyaAllah yang dari Sungai Buah, InsyaAllah kita sambung nanti kelas kita lepas PKPB sekarang. Tak tahu bila, doalah saya pun sayu hati. Lama tak jumpa. Baik. Yang ketiga itu harf. Harf ni harf lah, sama ada dia merupakan yang menyebabkan baris bawah perkataan tu nanti at the end, baris atas dan sebagainya. Okey. Jadi semua perkataan dalam bahasa Arab terbagi 3, sama ada ismun, ismun ataupun al-ismu, al-fi'lu ataupun harf. Jadi semuanya yang harf ni penting tak? Ini contohnya apa? Seperti bi, li. Itu adalah harf ni lebih kita kata penyambung ataupun perkataan awal perkataan ayat ke penyambung ke, itu namanya harf contoh wa dan. Jadi nanti Ali wa Ahmad, Ali dan Ahmad, wa tu adalah dipanggil sebagai dia masuk kategori harf. Okey. Okeylah puan-puan, jadi harf ni ada beberapa yang harful jar, harful nasab, nanti ada beberapa lagi. Nanti dari masa ke semasa kita akan teruskan lagi pembelajaran kita. Kita akan tambah lagi
ilmunya, ya. Puan-puan, kita akan tambah lagi ilmunya sedikit-sedikit. Dan untuk harfiahnya pun kita sikit-sikit kita tambahkan supaya nanti puan-puan, video-video ni saya akan simpan di sini, di page ini, itu Jom Cinta Quran, itu page saya. Saya akan simpan di situ. Mungkin nanti pun kita akan tambahkan dengan tazkirah-tazkirah kemudian, ya. Jadi nanti kalau puan-puan, saya doa dan berharap saya dapat buat banyak video ni. Maksud saya, walaupun kelas-kelas kita nanti dah on, ya, secara fizikal di Sungai Buah, di Al-Islah, di Masjid Semenyih, di Sakinah Puchong, di Abkari, di Seksyen 8 itu Surah Ar-Rahim, ya, Seksyen 8 Bangi. Walaupun kelas-kelas kita nanti dah dimulakan semula lepas PKPB ni, saya akan teruskan juga buat kelas online. Kerana apa? Nanti saya akan simpan di sana. Kalau puan-puan nanti, ya, kalau ditakdirkan siapa pergi dulu, saya pergi dulu ke, ya, nanti puan-puan boleh lihat video-video saya dan boleh share dengan anak cucu. Semoga ini menjadi amal jariah untuk saya dan juga untuk puan-puan. Jadi untuk kelas hari ini, sebenarnya sebab saya ni jauh dengan puan-puan, ya, saya tak dapat interact. Kadang-kadang kalau kita tengok dekat orang live tu, dia senang, dia pegang aja sebab dia tak guna whiteboard, tak guna ni, dia tak perlu white, dia hanya pegang. Kalau tazkirah boleh nanti saya buat begitu, ya. Kalau tazkirah aja tak melibatkan ini boleh buat begitu, tapi untuk yang ini saya tak boleh buat begitu. Nanti kalau begitu boleh interact, ya, ada yang tanya apa khabar ke, ya. Ini agak sukar sedikit. Okey puan-puan, saya rasa untuk kelas yang kedua, walaupun minggu depan saya tetap aja akan on, ya. Walaupun mungkin kalau terkena hari raya ke, saya tetap aja akan on. Dan saya, ya, sebagai peringatan pada puan-puan, kelas ini, ya, adalah kita sekarang berada di akhir, fasa akhir bulan Ramadan. Mari kita sama-sama banyakkan baca Al-Quran, ya, supaya Allah beri barakah yang lebih kepada kita, ya, terutama marilah kita sama-sama mencari malam Lailatul Qadar. Semoga kita dapat, ya, amalan ketika malam itu khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan, ya. Semoga doakan saya pun sentiasa mendoakan puan-puan, ya. Semoga kita diberi banyak kebaikan. Dan saya akhiri kelas hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.